Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Memulakan berita malam mengenai sambutan Hari Wanita 2023. Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS untuk mewujudkan program latihan guru khas di universiti berkenaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, program tersebut adalah khusus untuk melahirkan guru terlatih bagi pendidikan awal kanak-kanak. Jelasnya, setelah perbincangan dengan pihak UNIMAS baru-baru ini, kajian mengenai perkara itu akan dilaksanakan secepat mungkin. Pihak UNIMAS akan buat kajian, the special course. Yesterday I was with Professor Kadir and we were talking about to train teachers qualified to teach from the young age. And there's a lot of discipline inside the subject, including the question of psychology, philosophy, and also to identify what you call the aptitude of the young child. So that, in other words, kita pun tadika will be just like any developed country. The teachers are graduate teachers with special training. And then you must not forget also the sort of OKU. Okay. Special needs. Students. And you need special needs. The teachers have certain training on this one. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis sambutan Hari Wanita 2023 di Pusat Convention Pinview, Kuching pada Sabtu. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari memberitahu guru terlatih dari program khas ini akan dapat melihat potensi kanak-kanak berdasarkan kelebihan mereka. Teachers must be able to identify the potential of our young from kindergarten. And therefore, we have to produce teachers who are qualified, who are trained in this aspect. Ini bukan senang kerana ia adalah satu kajian psikologi dari sudut kemampuan anak-anak kita. Dan matlamat saya ialah apabila anak kita dikenal pasti, mereka akan dilatih dalam jurusan-jurusan yang mereka rasa baik kepada mereka. Dan selepas program ini diluluskan oleh pihak Senat UNIMAS, maka kita akan memberikan pembiayaan scholarship kepada guru ini. Bermakna Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapan aluannya berkata, kementeriannya memohon peruntukan sebanyak RM2.5 juta bagi tujuan meneruskan geran modal pemerkasaan wanita. Premier Sarawak dalam ucapan perasmian pada majlis tersebut telah bersetuju memperuntukkan RM2.5 juta bagi tujuan itu pada tahun ini. Menurut Datuk Seri Fatimah, sumbangan itu bakal memberi manfaat kepada seramai 2,500 orang wanita yang layak. Sebagai usaha memperkasa penyertaan wanita, terutamanya ibu tunggal dan ketua isi rumah B40 dalam bidang ekonomi dan menjana pendapatan sendiri, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak telah melatih 24,580 orang, 80 wanita dalam bidang kulineri, kecantikan, spa dan urut dan jahitan semenjak 2015. Menyedari bahawa memperkasakan wanita bukan sahaja melibatkan latihan menjana pendapatan, bahkan juga perlu ada geran modal keusahawanan. Jelas Datuk Seri Fatimah lagi, ini akan menyumbang kepada peningkatan bilangan usahawan wanita Sarawak daripada yang dilatih oleh Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS. Seramai 24,580 orang usahawan World-Best Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS seramai 4,748 orang dan eLife MPS yang akan bermula tahun ini.
These entrepreneurs will form the supply chain network. Will form the supply chain network needed for our one-stop collection center ataupun singkatannya OSCC. The OSCC building located at Kota Samarahan Light Industrial Estate. Terima kasih di atas projek rakyat ini yang amat berhormat Premier Sarawak. So this will, I believe, be the first in Sarawak and maybe in Malaysia. Ini adalah pusat sehenti, one-stop center yang akan mengintegrasi aktiviti pengumpulan, collection, pembungkusan, penggradan, promosi digital, jualan, inkubator usahawan, bantuan teknikal, pengawasan serta konsultasi. Ini adalah usaha kerajaan Sarawak bukan sahaja untuk membasmi kemiskinan, bahkan untuk mengangkat darjat usahawan wanita B40 kepada peringkat yang lebih tinggi. Turut hadir Isteri Premier Sarawak Puan Sri Jumaani Tun Tuan Kubujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian serta Isteri Datin Sri N. Ong Siok Yen, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sitam dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancang Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Berita seterusnya, kawasan Engkeramut dan Selepong di Sri Aman akan mengalami perubahan landscape pembangunan dengan perbelanjaan lebih 100 juta ringgit telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang, setakat ini bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan masih dalam perancangan. Di Engkeramut Selepong yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak ialah lebih 100 million dalam bajet Malaysia untuk tahun ini untuk membangunkan kawasan ini, Selepong Engkeramut. Jadi saya berharap penduduk-penduduk di Selepong dan juga di Engkeramut ini akan bekerja sama dengan Jabatan-Jabatan Kerajaan untuk supaya rancangan untuk memajukan kawasan ini boleh dicapai. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa merasmikan program UKAS at Community Bergulai Sejalai Sepenemu yang diadakan di Rumah Faizal Enmun Minit, Engkeramut di Sri Aman pada Sabtu. Hadir sama Pegawai Tadbir Khas Agensi Pembangunan Sri Aman Sada, Datuk Indit Bangai, Pegawai Tadbir Khas UKAS, Datuk Takun Sunggah, Tuai Rumah Faizal serta yang lain. Pada majlis tersebut, Datuk Mong turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi projek penyambungan elektrik ke 7 buah rumah di Rumah Faizal yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Beliau juga menyampaikan sijil lantikan penghulu, sijil lantikan lanjutan tuai rumah bagi kawasan Dau dan peruntukan sebanyak RM15,000 kepada JKKK Rumah Faizal. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Mong menyeru agar Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memberi sokongan dan kerjasama kepada tuai rumah bagi tujuan pembangunan di rumah panjang. Kita pemansang rumah panjang itu bukan benar bagi kita ke tuai rumah. Jadi kuharap kita JKK sama mulai tuai rumah beri penemu bagai rumah awak boleh mansang ke rumah panjang itu benua kita pun. Leban awak ke mansang benua nak boleh lempai ke rumah tau sekretari tau komiti kang seluruh kita di rumah panjang. Lebannya tadi untung ke pesiko aja kang kita sebuah rumah panjang. Sementara itu, Datuk Takun ketika membaca teks ucapan pengarah UKAS Samuel Simon berkata, program UKAS at Community Bergulai Sejalai Sepenemu dianjurkan untuk mendekati masyarakat akar umbi.
Ujarnya, program yang dianjurkan di bawah strategi jangkauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS turut mempromosikan fungsi dan peranan UKAS kepada komuniti. Untuk makluman juga, program ini akan diadakan di beberapa bahagian di dalam negeri Sarawak dengan memasaskan kepada komuniti Melayu, Iban, Bidayu, Orang Ulu dan juga Cina. Melalui konsep program UKAS e-Community adalah menjadi harapan UKAS agar lebih dapat menjangkau pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, umur malah taraf ekonomi. Sementara itu, masyarakat di sekitar Engkeramut tidak melepaskan peluang memeriahkan program UKAS at Community bergulai sejalai sepenemu yang diadakan di rumah Faizal Edmund Minit. Pelbagai pengisian aktiviti diadakan semasa program yang dianjurkan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bermula pada petang Jumaat. Antaranya adalah pertandingan mewarna bagi kanak-kanak dan dewasa, senam robik, sukaneka dan pameran. Program turut disertai agensi kerajaan lain dari bahagian Seri Aman termasuk Jabatan Kesihatan Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kebajikan, Agensi Pembangunan Seri Aman Sada dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sementara itu, tuai rumah Faizal ketika ditemui menzahirkan penghargaan kepada UKAS dalam penganjuran program tersebut. Program tu yang terubah kali buat tahun 2003 yang kedatur rumah aku itu cukup mana. Kalau mesti kewakilan hari kami mohon jalan lah. Saya terima kasih bagi program tu UKAS Community. Lepas pengumuman tu hari kemarin sampai itu nang mujur datur. Lalu kita bersih berak mayu horatai sambutan yang luar biasa. Nak sangka lah. Sambutan itu begitu cukup mana. Jadi semua jabatan-jabatan terlibat, semua komuniti terlibat, rumah panjai yang berdekatan lah, dekat-dekat semua mesti terlibat pengawal datur UKAS. Jadi aku berhati, terima penatai semua bala ke hari itu program itu lalu di rasmi ke yang ada temung regang itu penggunaan kita. Jadi terima kasih. Turut senada, salah seorang penduduk rumah Faizal Edmund Minit, McFarlane Garai berkata, program yang dianjurkan UKAS ini telah memberi peluang kepada penduduk mendapatkan maklumat berkaitan peranan jabatan kerajaan. Bakal program tu hari kemarin sampai ke saya itu program dari pihak Jabatan UKAS dah datang ke menua kami lah. Jadi dalam program tu banyak daripada aku tadi kemenangan ke rumah panjai tunjuk sudah ya. Jadi bakal ke tahun tu sudah ya oleh melimpah diri agar rumah panjai Engkeramut, rumah Faizal. Jadi bakal untuk ke depan aku minta itu boleh baju kaki awak kamera muka mata semua rumah panjai boleh medak boleh ninga nama teh masalah dalam maka ke zaman datuk lah. Jadi pihak mereka bakar rumah panjai kita bukai ke pihak Jabatan UKAS tahu tak dekat tahun depan akan datang agak program kita baru. Bibi Ajin yang merupakan Ketua Biro Wanita Rumah Faizal juga berkata, program tersebut telah berjaya memberi maklumat penting akan peranan kerajaan kepada penduduk setempat. Berkatul cukup manah lah bagi kami rumah panjai berkatul lah oleh mereka penemu ngagai kami itu bakal kami tanda nemunya. Nemu gak semua punya nama teta nunyanya dia dah program sila itu lah. Mereka besar terima kasih ngagai sidaya ban sudi ngabak ratai baru rumah kami panjai itu kami pan gagati nerima sidaya cukup gagati lah. Nanti oleh kini bisa masanya ila bisa agensi bukainya oleh ratai lah. Ngagai rumah panjai kami tu. Kami segenang gagati lah nyambut penatai hari agensi perintah ke nama-nama swasta tahu datang ke rumah kami itu. Keperkembangan di Miri, penganjuran Borneo Ladies Golf Challenge Trophy BLGCT mampu memupuk persahabatan di antara pemain-pemain golf wanita dari Kepulauan Borneo. Antara pasukan yang mengambil bahagian termasuk Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan dan Brunei Darussalam. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa menyokong aktiviti sukan yang memupuk persahabatan di antara pemain. The Government of Sarawak always encourages sports
And that's what a better way to foster friendship, make new ones, learn each other's cultures and exchange views on topics of interest. Beliau berkata demikian semasa mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menghadiri majlis makan malam penyampaian hadiah BLG City ke-21 di Miri pada Jumaat. Adun biasa itu turut mengucapkan tahniah kepada pengerusi pengajar BLG City 2023, Marilyn Raja Raik serta semua pemenang. Manakala di Sibu, kumpulan 502 dari Jabatan Perbandaraan Negeri berjaya memenangi anugerah khas Kecemerlangan Inovasi 2022. Kejayaan mereka itu menerusi projek bertajuk Kelewatan Proses Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam Negeri Sarawak. Hadiah disampaikan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada majlis makan malam sempena persidangan pegawai-pegawai daerah Sarawak yang turut dihadiri 300 penjawat awam di Hotel Kingwood Sibu pada Jumaat. Dalam majlis sama, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut menyampaikan anugerah inovasi trofi Setiausaha Kerajaan Sarawak. Sementara itu, bagi kategori Jabatan Premier Sarawak, pemenang dimenangi oleh kumpulan Innovengers dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor dengan projek pengurusan risiko keselamatan rumah ibadah berasaskan sistem automasi menggunakan teknologi Internet of Things IoT dan Global System for Mobile. Tempat kedua, kumpulan New Border Scout dari Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS dengan projek pembasmian wabak rabies di Sarawak, penubuhan Immune Bell Enforcement Team. Manakala tempat ketiga, kumpulan Lavender dari Unit Audit Dalam dengan projek kesukaran menentukan penilaian markah kriteria ECSA. Bagi kategori pejabat residen dan daerah, Johan dimenangi kumpulan Karabau dari Pejabat Daerah Limbang. Tempat kedua dirangkul kumpulan Rescue Aid dari Pejabat Residen Bahagian Limbang dan kumpulan The Administrator dari Pejabat Daerah Dalat di tempat ketiga. Sedikit laporan sukan. Malang terus menimpa skuad kucing City FC KCFC apabila melakar kekalahan keempat berturut-turut dalam saingan Liga Super 2023. Dalam aksi kelima pada Jumaat, KCFC tumpas 0-3 di tangan Kedah Darul Aman FC pada pertemuan di Stadium Darul Aman Al-Star. Tuan rumah membuka tirai seawal minit ke-28 menerusi pemain pertahanan Muhammad Akmal Mat Zahir. Muhammad Akmal terus menjadi duri dalam daging KCFC dengan menjaringkan gol kedua pada minit ke-49. Kedah semakin selesa apabila pemain importnya Manuel Federico Hidalgo meledak gol ketiga pada minit ke-58. Kedudukan itu kekal hingga tamat masa perlawanan. KCFC akan meneruskan kempen menentang PDRM FC di Stadium Negeri Petrajaya pada 1 April depan. Tapak Kala Dana Mukah sekali lagi menjadi tumpuan warga Mukah pada Sabtu lepas yang turut serta memeriahkan upacara tradisi kaum Melanau perarakan Kaul Serahang Kakan. Kaul Serahang Kakan biasanya diadakan mengikut kalendar kaum Melanau Pagan yang menandakan berakhirnya musim tengkujuh yang telah mendatangkan kesan dalam kehidupan mereka sebagai petani dan nelayan di mana sungai merupakan nadi utama pendapatan mereka. Jika dahulunya Kaul Serahang Kakan diraikan oleh masyarakat Melanau Pagan bagi memuja roh-roh yang dipercayai menjadi sumber pendapatan mereka. Upacara itu bermula seawal jam 6 pagi di mana penduduk kampung menelusuri Sungai Telian menggunakan bot menuju ke tapak Kaul Serahang Kakan Pantai Kaladana. Mengikut tradisi, upacara Kaul Serahang Kakan tidak boleh dilakukan sembarangan di mana seorang bapa kaul yang telah dipilih akan menjadi perantara atau orang tengah yang akan menghubungkan penduduk di dunia nyata dengan ipok iaitu makhluk gaib yang menjaga laut dan darat. Menurut bapa kaul 2023, Mona Venture Joanna Lupueh, kaul merupakan tradisi turun-temurun yang perlu dilakukan setiap tahun kerana ia merupakan adat dan budaya masyarakat Melanau. Katanya ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, kaul merupakan upacara berdoa terutamanya bagi golongan nelayan dan petani agar dipermudahkan urusan mencari rezeki. Sejak pagi tadi kita dah buat persediaan
untuk acara perakan dari GT Kaul Kampung Telian dan berak terus sampai ke Pantai Kaladana, iaitu di akhir upacara itulah. Setelah sampai di pantai, kita telah adakan upacara Thanksgiving lah, kesyukuran, memohon doa supaya kita sehat, supaya mendapat rezeki yang lebih baik pada tahun inilah. Menurut Bonaventure, beliau juga perlu memastikan segala pantang larang kaul dipatuhi penduduk, termasuk menghukum mereka yang ingkar. Pantang larang tu panjang, tapi kita ringkaskan bahawa selepas ini balik ini selesai upacara pagi ini, penduduk kampung dilarang dilarang untuk pergi ke hutan sehingga esok pagi lah, dan membuat kerja yang tidak sepatutnya dibuat lah. Selain itu, bapa kaul juga bertanggungjawab membawa serahang yang berisi makanan wajib seperti sirih pinang, penyaram dan pulut kuning untuk menjamu ipok. Serahang mesti mengandungi 7 jenis makanan dan 7 piring di dalamnya tanpa makanan berdarah. Pelengkap bagi ritual tersebut adalah makan secara beramai-ramai di mana penduduk kampung akan membawa jamuan masing-masing. Mengikut pantang larang Melanau, makanan yang tidak habis tidak boleh dibawa balik dan mesti ditinggalkan di situ sahaja. Walaupun dianggap ritual kuno, kaul serahang kakan masih signifikan bagi kaum Melanau di mana ia terus diraikan setiap tahun oleh penduduk dari pelbagai latar belakang termasuk generasi baru yang mahu melihat dengan sendirinya warisan peninggalan nenek moyang mereka. Menurut Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib, upacara kaul ini menjadi platform terbaik dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Mukah. InsyaAllah kita harap bahawa kita sentiasa meningkatkan dari segi silaturahim kita, dari segi majlis supaya kita dapat memperkasakan lagi dari segi erti dari segi pesta kaul ini. Kerana ia adalah satu-satu caranya kita bergabung tidak mengirakan dari segi latar belakang ataupun kaum. Dan ini adalah satu-satu caranya yang memeriahkan lagi dari segi waktu kita bersama. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Aldun Balingian Abdul Yaakob Arbi, sambutan kaul kali ini bertambah meriah dengan kehadiran ramai golongan belia setempat dalam usaha mengetengahkan warisan itu kepada mereka. Kita memang bawa mereka supaya sama-sama untuk mengenal tradisional orang kita Melanau. Jadi pada pagi ini kita boleh lihat banyak belia datang. Lepas itu pagi ini pun kira agak lebih meriah daripada yang terdahulu. Manakala Adun Telian Royston Valentine turut berharap warisan budaya kaul dan Melanau ini terus dimartabatkan oleh generasi akan datang. Katanya sambutan kali ini amat luar biasa di mana ada pengunjung dari luar Mukah sanggup datang ke Pantai Kaladana untuk melihat dan merakamkan warisan Melanau yang sungguh unik ini. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Sambutan Hari Wanita 2023 di Pusat Konvensyen Pinview, Kuching. #menyebar fakta, salam UKAS.